Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan buat satu video dakwah yang bertajuk Poligami, Keadilan untuk Kaum Hawa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan poligami. Seperti mana yang semua sedia maklum, poligami ini ditarifkan sebagai seseorang lelaki yang berkahwin lebih daripada seorang isteri. Dalam istilah fiqh bahasa Arab, ia disebut sebagai ta'addud al-zawjat. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah sejarah poligami ini? Baik, pertama, sejarah poligami ini, amalan poligami ini telah wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Itu dia. Amalan ini merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan masyarakat Rom, Yunani, yang dilakukan secara tidak teratur dan tanpa batas. Maka apabila kedatangan Islam telah merubah senario amalan poligami yang sedia wujud ini dengan menghadkan bilangan isteri yang hanya boleh dikahwini 4 orang sahaja, dan pelaksanaannya terikat pada syarat-syarat tertentu yang akan diterangkan nantilah. Dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, secara asasnya dalil utama di dalam keharusan berpoligami ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maksudnya apa? Maksudnya, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Itu adalah dalil utama poligami. Maka selepas ini kawan-kawan saya akan menerangkan lebih terperinci lagi berkenaan dengan poligami ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah untuk video kali ini kita akan membincang dan membahaskan tentang syarat-syarat berpoligami. Untuk penonton yang melihat video ini, nak berpoligami ada syarat dia. Bukan kita main bedal je, kita main beduk je. Tak boleh. Tak boleh. Dalam Islam cukup indah, cukup lawa kerana meletakkan syarat-syarat supaya tidak berlaku orang kata salah dan silap dalam perkahwinan berpoligami ini. Yang pertama, untuk berpoligami, syarat yang pertama, berkemampuan menanggung nafkah isteri-isteri. Okey, menanggung nafkah meliputi ataupun merangkumi 2 perkara, nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir orang kata dari segi pakaian, makan minum, kan, perubatan isteri tu, kan. Kalau isteri mengandung, kita kena bertanggungjawab untuk menyempurnakanlah, melaksanakan bertanggungjawab kita sebagai suami. Okey. Yang kedua, syarat dia berlaku adil terhadap isteri-isteri. Berlaku adil terhadap isteri-isteri termasuklah orang kata dari segi layanannya, kan, berlaku adil. Jangan melebihkan yang pertama, ataupun jangan melebihkan yang baru. Contoh ada 4. Okey, yang pertama tinggal biar. Tak boleh, janganlah gitu. Tak best lah. Nak berpoligami, pandai bahagi masa pada isteri-isteri. Okey, yang kedua, adil dalam menyediakan tempat tinggal pada suami. Kalau boleh, janganlah tinggal di dalam satu rumah. Sediakan seorang isteri satu rumah. Sebab apa? Dia boleh berlaku orang kata pergaduhan di antara isteri-isteri. Jadi orang kata tak manis perhubungan dalam rumah tangga berpoligami ini. Yang ketiga, adil dalam giliran bermalam. Okey, contohnya hari ini rumah bini pertama, esok rumah bini kedua, lusa rumah bini ketiga, tulat rumah bini keempat.
Kalau tiap-tiap hari bini yang keempat je, jelaslah bini yang pertama, kedua, ketiga. Kan tak adil nama dia tu. Jadi itu saja syarat dalam berpoligami. Moga kita mendapat manfaat daripada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang poligami dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Dia punya prosedur tu lah. Okay. Yang pertamanya, kalau kita tahu dalam poligami ni dibenarkan dalam Islam dengan bersyarat. Okay, syarat dia macam mana? Kalau ni, first kita kena dapatkan kebenaran daripada kebenaran bertulis daripada Mahkamah Syariah sendiri. Macam mana kita nak luluskan kita punya permohonan itu? Kita kena buat permohonan surat akuan bertulis. Dalam surat tu kita kena menyatakan kenapa poligami tu kita patut dan perlu. Dalam surat tu juga mahkamah tu akan nilai lah kita ni kewangan kita cukup ke, pendapatan kita, butiran kita, komitmen, kewajipan boleh ke, semua tu kan. Lepas tu lagi bilangan anak kita yang kita tanggung sekarang dengan bilangan yang akan kita kahwin tu dengan anak-anak dia semua, kalau ada anak lah kan. Lepas tu dalam surat tu juga kita kena menyatakan sama ada izin ataupun pandangan isteri ataupun isteri-isteri telah diperolehi mengenai perkara-perkara tersebut lah. Benaran tu akan diberikan sekiranya mahkamah tu berpuas hati dengan surat akuan kita yang bertulis tadi. Cukup-cukup syarat lah kan. Kalau kita kewangan cukup, boleh tanggung semua tu, ataupun perkahwinan tu yang dicadangkan itu patut dan perlu memandangkan isteri kita tu keuzuran ataupun tak layak dari segi jasmani, persetubuhan, ataupun sengaja ingkar kita lah kan sebagai suami macam tu lah, ataupun untuk pemulihan hak-hak persetubuhan ataupun isteri kita gila, kita boleh berpoligami. Okay, so apabila permohonan tu pun dah lepas, tanggungjawab nak tanggung isteri tu semua dah ikut syarak, layanan pun sama rata boleh dengan kelakuan dia, dan akhir sekali perkahwinan yang dicadangkan tu mestilah tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya akan menceritakan tentang hikmah berpoligami. Jadi hikmah berpoligami ni banyak sebenarnya. Jadi untuk episod kali ini saya akan berkongsi 3 isi ataupun 3 poin hikmah berpoligami. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Yang pertama, menjaga kesucian agama. Hal ini kerana jika kita tidak menzahirkan perbuatan tersebut, maka pasti akan terjadinya pergaduhan ataupun salah faham dalam rumah tangga. Apabila sudah berlakunya perbalahan, maka hal ini secara automatik akan menjadi imej yang tidak sopan terhadap individu bukan beragama Islam. Mereka akan bersangka buruk terhadap agama Islam. Jadi amatlah penting untuk kita menjaga kesucian agama kita. Yang kedua, menjaga keturunan dan kehormatan. Hikmah poligami juga akan dapat menjaga keturunan, bahkan dalam ayat yang lain akan menambahkan lagi keturunan. Hal ini kerana pertambahan seseorang dalam rumah tangga yang mana ianya akan membuatkan keturunan akan menjadi lebih berkembang. Tetapi perlu diingat bahawa lebih afdal jika perkara ini mendapat keredaan isteri. Di samping itu, ia juga akan menjaga kehormatan dalam rumah tangga sekiranya poligami yang dilakukan tidak berunsur penganiayaan dan penindasan misalnya. Maka ianya akan menjaga keturunan dan kehormatan. Yang ketiga iaitu mendirikan rumah tangga lebih baik dari hidup sebagai perempuan simpanan. Hal ini kerana sekiranya perkara sebegini berlaku, maka secara tidak langsung rumah tangga akan terjejas. Isu agama juga akan timbul dan banyak lagi perkara negatif yang lain akan berlaku. Jadi adalah lebih baik sekiranya poligami ini dilaksanakan sekiranya berdepan dengan situasi sebegini, kerana ia akan lebih mencerminkan kehidupan beragama terhadap diri, agama dan bangsa. Tetapi perlu diingat bahawa perkara ini juga perlu mendapat keredaan dan kerestuan dari pihak isteri. Barulah hidup akan menjadi lebih aman dan damai.
Baiklah, jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini tentang hikmah-hikmah berpoligami. Jadi tujuan video ini dibuat bukanlah untuk menggalakkan berpoligami, tetapi hanya untuk menambah ilmu pengetahuan sahaja. Wallahu a'lam.